نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 44 baris 20 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan lagi katanya pula واختير اسمه واختير اسماء توقيف واختير ان اسمه توقيفيه كذا الصفات فاحفظ السمعيه. Kena bagi kata musannif lagi, dia kata disambung perbahasan berkaitan dengan asma'illah al-husna yang wajib di'atiqatkan oleh setiap mukallaf akan sabit dia. Kemudian dia sambung pada bait yang seterusnya, iaitu dia kata waqtira an-nasmahu. Itu patutnya, bukannya waqtiran asma'uhu, kan, bukan waqtiran asma'un, kan. واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. Itu sepatutnya. Kata dia, dan telah memilih oleh jumhur ulama, jumhur majoriti ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya segala nama Allah subhanahu wa ta'ala itu terhenti kita namakan nama Allah subhanahu wa ta'ala atas belajar daripada syarak. Jadi dulu dia bahas berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ada nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian bila kita sabitkan adanya bagi Allah nama-nama yang mulia, maka bagaimana kita sebutkan nama-nama tersebut, daripada mana kita nukilkan dia? Maka kata dia, dan telah memilih jumhur ulama ahlu sunnah. Bila kata ahlu sunnah termasuk wal jamaah lah. Dan telah memilih jumhur ulama ahlu sunnati wal jamaah bahawasanya segala nama Allah subhanahu wa ta'ala itu terhenti kita. Yang terhenti ni makna tauqifiyah, yakni mesti daripada Al-Quran ataupun hadis. Maka dikata terhenti kita namakan nama Allah atas belajar daripada syarak, seperti kita dengar daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nukta. Itu dia panggil majoriti ulama. Mana sebahagian ulama tidak memilih pandangan tersebut. Sebahagian ulama mengatakan tidak semestinya kita kena tunggu Quran dan sunnah sebut baru kita boleh sebut. Bahkan kita boleh namakan nama Allah Ta'ala asalkan nama tersebut ialah nama yang baik. Itu pandangan Mu'tazilah dan sebahagian ulama Asy'ariyah, iaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Ini jumhur ulama kata mesti daripada Quran dan hadis. Tidak boleh kita letakkan nama Allah Ta'ala yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sebab dia panggil tauqifiyah, benda yang berhajat kepada Quran dan hadis tersebut baru dia boleh sebut. Macam semayang lah. Semayang, apa-apa semayang mesti dia perlu kepada dalil. Kerana al-aslu fil ibadati at-tauqif. Asal pada ibadat itu ialah tauqif. Tauqif ni ialah terhenti pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dia belok ataupun melencong kepada selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau semayang kita buat tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, itu dia panggil semayang bid'ah lah. Seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita mengkhususkan semayang-semayang tertentu, semayang sunat rejak contohnya, yang tidak ada sabit dalam hadis, tidak ada sabit dalam Quran,
fahuwa bid'atun, maka dia tu bid'ah. Tu contoh ibadat. Kalau i'tiqad pun sama juga, i'tiqad pun tauqifiyah juga, berdasarkan Quran dan hadis. Maka sebab itu yang selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dia panggil bid'ah. I'tiqad yang bid'ah yang haram. Tu. Maka barang yang diizinkan kita namakan namanya nama Allah Ta'ala. Barang yang diizinkan, kita diizinkan, maknanya dibolehkan kita namakan namanya nama Allah daripada barang yang tiada ada kita. La'alla sawak, daripada barang yang ada kita tanpa tiada. Tiada tu bulat lah. Daripada barang yang ada kita menamakan dia, menamakan barang. Barang ni namalah. Tiada memberi waham akan kekurangan. Yakni nama-nama yang tak disebut dalam Al-Quran, tak disebut dalam hadis, diizinkan oleh syarak untuk kita letak juga nama dia kepada Allah Ta'ala. Diletakkan, dibolehkan juga, asalkan tidak memberi waham kata nama tersebut memberikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Jadi selagi mana tidak memberikan waham, sangkaan ringan kata nama tersebut memberikan kekurangan pada Allah Ta'ala, maka itu tidak diharuskan. Contoh kita nak namakan Allah Ta'ala Aqil, maha berakal contohnya. Jadi Aqil tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Kemudian Aqil ni pula kita namakan Allah Ta'ala, boleh ke tak? Tak boleh, sebab Aqil ni berakal ni sama dengan makhluk. Maka tidak boleh, itu membawa kepada kekurangan. Maka tidak boleh, menurut sepakat ulama, tidak boleh untuk kita namakan perkara yang memberi waham kekurangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada ia memberitahu, tetapi ada ia nama yang kita namakan tadi memberi ketahui akan kepujian. Yakni kalau kita namakan Allah Ta'ala yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi benda tersebut dipuji ataupun tidak terhina, tidak menampakkan kekurangan pada nama Allah Ta'ala tersebut, maka itu diharuskan. Maka dia kata, maka harus kita namakan dengan ittifaq. Dengan ittifaq di sini, wallahu alam la'ala sawab, bukan ittifaq. Ittifaq ni dia tu sepakat ulama. Hak ni khilaf. Dia bukannya sepakat ulama di sini, dia khilaf ulama. Menurut majoriti ulama tetap tidak boleh. Tetapi menurut sebagian ulama seperti Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani tak boleh. Dan sebahagian Mu'tazilah boleh. Dalam bab ni kalau kita sepakat dengan Mu'tazilah, bukan jadi Mu'tazilah. Jadi benda firaq Islamiyah yang lain, kumpulan-kumpulan sesat bid'ah yang lain, kadang-kadang benda pendapat dia sama dengan Ahlus Sunnah, bukan bermakna Ahlus Sunnah pun ahli bid'ah, bukan. Di situ saja. Dia bukan ittifaq sini, ni khilaf. Yang sepakat ulamanya ialah mestilah dia itu nama tersebut ataupun sifat yang kita berikan kepada Allah Ta'ala disebutkan dalam syarak, iaitu dalam Quran ataupun hadis. Itu sepakat ulama mengatakan boleh kita sebut. Yang kata harus sebut nama Tuhan yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, tapi asalkan baik, itu berlaku khilaf ulama. Itu bukan ittifaq. Maka barang yang tiada, yakni memberi waham, yakni tiada memberi waham akan kekurangan, tertegah kita namakan dan haram pula. Yakni sepakat ulama. Ini sepakat ulama lah. Kalau kita berikan satu nama, yang mana nama tersebut tidak disebutkan oleh hadis, tidak disebutkan dalam Quran, kemudian kita namakan dia juga, dan nama tersebut memberikan kekurangan pada Allah. Contohnya Aqil tadi, Allah maha berakal, maka itu sepakat kata tak boleh kita namakan pada Allah Ta'ala, dan juga membawa kepada haram. Dan dikehendaki dengan nama di sini yang diambil daripada sifatnya sifat Allah dan af'alnya af'al Allah, iaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua diambil daripada sifat ataupun perbuatan Allah jadi nama. Ar-Rahman maha pengasih, itu sifat dia, sifat pengasih. Ar-Rahim maha penyayang, sifat dia penyayang, iaitu ihsan, memberikan ihsan ataupun muridul ihsan, berkehendak untuk buat baik. Itu semua Ar-Rahman Ar-Rahim, itu melalui sifat dia, lepas tu jadikan sebagai nama. Tu. Demikian lagi segala, yang ini demikian lagi seperti mana nama Allah, segala sifatnya sifat Allah, sifat pun sama juga.
Dari sudut mana sama dengan nama? Dan iaitu segala sifat tu barang yang menunjukkan atas makna yang terlebih di atas zatnya, zat Allah. Ni dia panggil, biasanya ni takrif sifat ma'ani lah ni. Biasanya takrif sifat ma'ani lah, benda yang lebih atas zat. Tapi di sini dengan makna umum. Di sini mana sifat secara umum lah, iaitu benda yang bukan zat. Itu maksud dia, benda yang lebih atas zatnya. Itu dengan makna sifat. Yang sifat tu bukan zat. Zat tu bukan sifat. Lepas tu sifat apa? Sifat tu benda tambahan je. Tu sifat. Maka ia sifat seperti asma' juga, seperti nama-nama juga. Dari sudut mana sama? Dari sudut tauqifiyah, berhajat kepada sebut Al-Quran dan hadis. Maka sifat 20 kita yang kita sifatkan semua ni tersebut dalam Quran dan hadis. Bukan rekaan kita. Jadi siapa-siapa yang kata sifat 20 ni kita reka, ataupun ulama Asy'ariyah reka, tu tak betul. Sebab dari awal lagi kita dah katakan sumber pengambilan pelajaran sifat 20 ni daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cumanya cara disiplin dihuraikan tak ada lah zaman Nabi tu. Cuma istimbat hukum daripada dalil Quran dan hadis. Macam fiqh lah. Bukan semua benda terjadi dalam zaman Nabi, tak ada. Jadi bila zaman Nabi tak terjadi sesuatu yang berlaku zaman sekarang, maka macam mana ulama nak menghukumkan benda yang terjadi zaman sekarang? Berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan kaedah-kaedah usul fiqh untuk dihukumkan. Hukum dia haram, harus, makruh, wajib dan sebagainya. Yang tak berlaku zaman Nabi tapi disebabkan berlaku zaman kita, kita perlu mengistimbat daripada Al-Quran dan hadis, pengambilan dalil daripada Al-Quran dan hadis, kefahaman daripada para ulama fiqh untuk kita sabitkan hukum sekian-sekian pada masalah tersebut. Kemudian kata dia, maka terhenti atas izin daripada syarak juga. Yang ni terhenti yang sifat tadi atas izin daripada syarak juga. Maka terteguh atas kita mensifatkan barang yang tiada sabit, yang tiada didengar daripada syarak. Noktah. Syarak sini Al-Quran dan hadis lah. Jadi kita tidak boleh meletakkan sifat pada Allah yang mana sifat tu tak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis. Begitu juga nama-nama Allah Ta'ala yang tidak disebut dalam Al-Quran, yang tidak disebut dalam hadis, tidak boleh kita sabitkan menurut jumhur ulama. Namun sebagian ulama mengatakan boleh juga sabitkan kalau dia itu nama yang baik, bukan nama yang bawa perkekurangan. Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala tawakuf, tak berikan jawapan boleh ataupun tidak namakan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu Imam Al-Haramain. Adapun Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau nama tersebut berkaitan dengan sifat maka diharuskan. Itu barang Imam Ghazali pula, huri kepada Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata dia, maka hendaklah kita hafazkan sama' daripada Quran. Sama' sini iaitu dalil sam'i lah, dalil yang didengarkan daripada kita, kepada kita, dalil sama' daripada Quran dan hadis. Noktah. Ini dalil sam'i dua ya, Al-Quran dan hadis. Selain daripada dalil sam'i, adanya dalil aqli. Dalil aqli guna akal. Jadi Quran dan hadis sebut sifat tu, baru kita boleh sabit. Tapi ada bantahan daripada Mu'tazilah. Contoh dia kata kat kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ni sabit sifat pelihat dan pendengar, sama' dan basar. Contohnya dalam Al-Quran tak sebut sama' dan basar. Dalam Quran sebut wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar. Jadi tidak ada sifat pelihat, sam'un dan basarun, tak ada. Yang adanya sami'un dan basirun. Bezanya ialah sam'un itu pendengar, sami'un maha mendengar. Basar itu pelihat, basirun maha melihat. Jadi lagu mana? Maka Ahlussunnah wal Jamaah jawab kata, menurut kaedah ahli bahasa Arab, bila sebut sami'un maha mendengar, maka seseorang tidak boleh dikatakan mendengar melainkan ada sifat pendengar. Seseorang tidak dikatakan melihat melainkan dia ada sifat melihat. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai alim melainkan dia ada ilmu. Takkan dia tu tak ada ilmu kita panggil alim? Tak ada. Mesti dia alim baru kita mesti ada ilmu baru dia panggil alim. Kalau dia jahil kita panggil jahil. Kalau tak ada ilmu dia panggil jahil. Kalau ada ilmu dia panggil alim. Sebab apa kita panggil alim kat dia? Sebab dia ada ilmu. Jadi mendengar, kawan tu boleh dengar saya cakap. Bila kata boleh dengar, mana dia ada pendengar?
Kawan tu boleh melihat saya, boleh melihat apa yang saya buat. Bila kata melihat, mana dia ada sifat pelihatan. Maka di situ ulama Ahlussunnah berhujahkan dengan hujah ahli bahasa. Maka tertolaklah hujah Mu'tazilah yang mengatakan tak ada dalam Quran sifat ma'ani, seperti sama basar dan sebagainya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka kita namakan iaitu maka hendaklah kita hafazkan sama daripada Quran dan hadis. Maka kita namakan namakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa dia yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Iaitu nama dalam Quran dan hadis tu seperti sifat sabur. Ini sifat dari sifat ni. Sifat sabur. Sabur tu dia asalnya sifat. Kemudian dijadikan nama Allah Taala sabur. Sabur ni kalau terjemah dia maha sabar. Dan syakur, maha syukur kalau ikutkan. Dan halim, maha lembut hati. Dah lagu mana kita sabit sifat-sifat ni dalam keadaan memberi waham kekurangan pada Tuhan. Ni dia kata jikalau memberi waham sekalipun, yakni jikalau memberi sangkaan yang ringan terhadap kekurangan pada Allah, tapi disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, kita kena letak juga. Cumanya macam mana nak faham sabar tu maha sabar? Bukannya Allah Ta'ala ada perasaan sabar. Sabar di situ dengan makna Allah Ta'ala menangguhkan azab bagi umat dia. Kalau Allah Ta'ala nak tangguhkan, asalnya boleh buat, boleh mengazabkan selalu, tapi Allah Ta'ala tangguhkan sehingga hari akhirat di neraka. Syakur lagu mana Allah Ta'ala maha syukur. Maha syukur tu bukan bermakna Allah Ta'ala ada perasaan terima kasih kepada makhluk. Tu makhluk tu. Dan syakur di sini apa dia? Iaitu Allah Ta'ala membalaskan kebaikan orang yang buat baik. Tu syukur. Tu syakur situ. Lepas tu halimun, maha lembut hati. Lembut hati ikut mana? Allah Ta'ala bukan ada hati. Itu sama dengan makhluk. Halimun samalah, iaitu ihsan, iaitu berbuat baik. Itu kita perlu takwil kalau dia membawa kepada kekurangan ataupun membawa kepada fahaman sama macam makhluk. Tapi disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, terpaksa cakap. Terpaksa sabit lah. Sebab tu kita Asy'ariyah, ulama Ahlussunnah tidak menafikan Quran. Quran kata istawa, istawa lah. Tapi makna istawa bukan duduk. Tu ya. Sebab duduk tu sama makhluk. Yadun tu tangan, bukan tangan. Yadun tu kita terima sebab disebut dalam Quran. Ni ada dakwaan mengatakan bahawasanya kita ni menafikan Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa tu kita nafi, bukan nafi tu Jahmiyah. Jahmiyah ni dia menafikan Quran terus sebab dia nak mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Dia kata istawa ni tak ada ni, tak boleh ada dalam Quran. Sebab apa? Sebab istawa ni duduk. Kita bukan gitu. Kita istawa, dia tetap ayat Quran, kita kena sabitkan. Tapi makna istawa, tu dibahaskan. Istawa menurut ulama salaf, wallahu a'lam, apa maksud dia? Menurut ulama khalaf, istawa makna istaqar, istaula, menguasai. Allah Ta'ala menguasai arash. Bila menguasai arash, menguasai lah seluruh alam. Sebab arash ni makhluk yang paling besar. Jadi makhluk yang paling besar pun dikuasai, makhluk paling kecil apatah lagi. Jikalau tiada mengapa kita sifatkan sebab, tiada mengapa kita sifatkan, yakni sifatkan sifat yang memberi waham kekurangan tadi, sebab telah datang warid daripada Al-Quran dan hadis. Atau yang tiada memberi waham sekalipun, tiada mengapa kita sifatkan, sebab telah datang warid daripada Quran dan hadis. Jadi kalau sifat tersebut sama ada beri waham ke tak beri waham ke, kita tetap terima sebab datang daripada Al-Quran dan hadis. Maka kita perlu terima bulat-bulat, kita perlu imani. Cuma cara untuk mengungkapkan keimanan itu pada sifat-sifat yang seolah-olah memberikan kekurangan, itu kena takwil lah. Iaitu seperti alimun dan qadirun. Ni yang tidak beri waham. Alimun, Allah maha mengetahui. Qadirun, Allah maha berkuasa. Ni tidak ada waham. Tidak ada waham memberikan kekurangan pada Allah. Memang patutlah. Kalau nak banding dengan makhluk pun, alimun kita dengan alimun Allah beza. Alimun kita baharu, alimun kita kurang. Alimun Allah qadim, alimun Allah sejak azali. Alimun Allah Ta'ala itu banyak benda yang Allah Ta'ala tahu. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, semua Allah tahu. Kita bukan semua. Dan tatkala adalah mazhab itu dua,
Mazhab mana ni? Mazhab untuk memahami ayat mutasyabihat. Ini masuk tajuk lain dah. Ini masuk tajuk cara-cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dia kata dalam memahami ayat mutasyabihat tu ada dua mazhab. Satunya mazhab salaf dan kedua mazhab khalaf. Salaf, khalaf tu apa? Kalau kita jawi nombor 3 tepi tu. Dia kata qauluhu mazhab al-khalaf, iaitu mazhab khalaf yang ada pada masa kemudian daripada 500 tahun daripada hijrah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua 300 tahun hijrah yang pertama. Dia khilaf lah dua pandangan. Ada yang kata 300 hijrah, ada yang kata 500 hijrah yang pertama. Itu mazhab salaf. Kalau atas pandangan 300 hijrah pertama, maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan apa nama tu? Kejap. Apa tadi? Ni selepas, ni khalaf. Khalaf ni ialah masa selepas daripada 500 tahun. Mana 501, 502 dan ke atas tu zaman khalaf. Mana bawah daripada 500 tu zaman salaf. Jadi kalau kita atas pandangan mengatakan zaman salaf itu 500 yang pertama, maka kita kata Imam Abul Hasan Asy'ari dia salah. Kalau kita berpandangan atas kata bahawasanya salaf itu ialah 300 tahun pertama, maka Imam Abul Hasan Asy'ari berada pada zaman khalaf. Kerana dia berada pada tahun 300 lebih. Daripada hijrah. Dan kata qil, kata sebahagian ulama, mereka yang kemudian daripada kurun yang ketiga. Ini pandangan yang kedua. Khalaf ni ialah orang yang berada selepas 300 tahun hijrah. Mana 301 dan ke atas sampai sekarang dia panggil khalaf. Zaman khalaf, zaman yang makin memburuk sampailah ke belakang. Sebab tu ada ulama menggunakan metodologi takwil dalam memahami ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia takwil. Sebab zaman khalaf, zaman yang terbelakang, zaman banyak jahiliyah. Zaman banyak orang yang jahil. Beza dengan salaf. Salaf ni kalau orang jahil, aib pada waktu tu. Jadi semua pakat alim belaka, semua pakat jadi ulama belaka. Jadi tak ada orang awam. Sangat-sangat jarang ada orang jahil zaman salaf. Bahkan dikira aib pula kalau zaman salaf tu ada orang jahil. Tu. Dan mazhab salaf iaitu mereka yang ada masa dahulu daripada 500 tahun. Sebelum 500 tahun, mana 500 awal. Dan kata qil, kata sebagian ulama di dalam kurun yang ketiga, mazhab. Di dalam kurun yang ketiga. Mazhab salah ni. Kurun ketiga mana 300 tahun pertama hijrah. Itu mazhab salah. Tu pandangan kedua. Pandangan pertama 500 tahun pertama, pandangan kedua 300 tahun pertama. Maka al-khalafu a'lamu wa ahkam. Maka mazhab khalaf itu la'ala sawab, maka mazhab al-khalaf, bukan mazhab maka al-khalaf, bukan. Maka mazhab al-khalaf, mazhab khalaf iaitu yang berada 500 tahun ke atas ni, a'lamu wa ahkamu, lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Sebab itu dia takwil. Dia mengetahui apa maksud ayat mutasyabihat yang layak pada Allah Ta'ala. Istawa tu makna istaula. Dia takwil istaula, menguasai. Kerana istawa dengan makna istaula, menguasai, itulah yang layak bagi dia. Kalau istaula, istawa dengan makna istaqarra, duduk tetap, tu tak layak bagi Tuhan. Kerana itu makhluk. Dan mazhab salaf itu aslam. Dan iaitu yang rajih. Ni pandangan yang rajih. Dan mazhab salaf itu aslam, lebih selamat. Kerana apa lebih selamat? Kerana dia tafwid. Dia menyerahkan makna mutasyabihat itu pada Allah Ta'ala. Dia tidak buat pandai-pandai. Ni aslam, lebih selamat daripada khalaf. Kalau khalaf, ahkam, lebih bijaksana dari sudut mana? Dari sudut dapat mentakwilkan ayat yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan makna salah tak cerdik mana, bukan. Salah tu aslam, lebih selamat. Sebab apa selamat? Sebab dia tafwid. Dia tidak mentafsirkan makna sesuka hati, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Maka dia serahkan makna ayat-ayat mutasyabihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Musannif rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua mazhab. Satunya mazhab as-salaf dan kedua mazhab al-khalaf. Pada barang yang disebutkan di dalam Quran dan hadis. Yang mana Quran dan hadis itu yang memberi waham bagi menyerupai dengan yang baru, menyerupai makhluk.
Jadi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menyerupai makhluk dalam Al-Quran dan hadis ada dua mazhab. Satu al-khalaf, satu salaf. Tu. Salaf dia mentafwid dengan memberikan dengan makna dia menyerahkan makna dia pada Allah Taala. Tu salaf yang betul. Ni salah bukan salah gini. Allah Taala ada tangan tapi tak serupa makhluk. Kan tu bukan salaf. Itu salah kata ayat diskap dalam kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun kita guna garam. Tu salah. Kalau khalah dia takwil. Sebab apa takwil? Kerana orang-orang tidak dapat menerima maksud yang kena serah pada Allah Taala. Dia akan main-main dalam fikiran. Maka ulama khalah mengambil metodologi takwil untuk mentakwil ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan makhluk. Tu. Maka telah menyebutkan ia Ibrahim Al-Laqani dengan kata Ibrahim Al-Laqani, Al-Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid wa rum tanziha. Dan tiap-tiap nas Quran ataupun hadis yang mewahamkan ia tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis akan serupa dengan yang baharu, jadi makhluk, seperti menunjukkan ada berjihah, berarah. Itu contoh. Ini tafsir terus ni. Setiap nas iaitu Al-Quran dan hadis yang memberikan waham sama dengan makhluk. Mana makhluk tu? Seperti makhluk tu. Yang pertamanya seperti berjihah, berarah. Arah tu makhluk tak? Makhluk. Jadi tak sabit pada Tuhan. Seperti firman Allah Ta'ala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu malaikat. Takut mereka itu manusia. Akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Tu kalau terjemah zahir ya. Atas lah fauqahum. Fauqahum tu atas. Jadi atas ni ialah arah. Maka menyatakan ayat keadaan Tuhan pihak atas. Satu. Okey, kenapa ulama Jawi dia terjemah atas, dia terjemah tangan, dia terjemah istawa dengan duduk dan sebagainya. Dalam kitab Umdatul Talib Syarah Faridatul Faraid, dia kata ulama Jawi kita menterjemah ke terjemah yang zahir ialah kerana nak menunjukkan bahawasanya terjemahan itu salah. Terjemahan itu mustahil sabit pada Allah. Sebab tu dia terjemah begitu, nak bagi tahu begitu. Kita faham kata, tengok Syekh Daud pun sabit kata ada tangan. Syekh Daud pun sabit kata Allah ada atas arash. Syekh Daud pun sabit kata Allah Ta'ala ada arah. Tu tak betul. Sebab apa dia kata begitu? Sebab tengok terjemahan dia. Bukan. Ni nak menunjukkan kata ini ayat mutasyabihat. Yang mana cara terjemahnya begini. Bukan maksud suruh pegang gini. Selepas daripada ayat-ayat mutasyabihat ni baru dia akan faham mazhab khalah lagu mana, mazhab salah lagu mana. Hal ni dia terjemah kerana zahir ibarat Quran. Kalau nak terjemah beginilah maksud dia. Apa yang terlintas di zahir fikiran kita. Tapi adakah itu maksud dia? Kalau kita kata atas mereka itu mana Allah ada jihad, Allah ada arah. Itu mustahil. Tu yang pertama. Atau menunjukkan berjisim Tuhan tu. Seperti firman Allah. Waja'a rabbuka. Titik itu ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tu ayat lagi. Dan telah datang Tuhanmu. Maka adalah ayat ini menunjukkan berjisim. Sebab datang-datang ni sifat jisim. Datang pergi ni sifat jisim. Ada tak sifat yang lain daripada jisim yang datang dan pergi? Tak ada. Datang dan pergi ni bawa badan, bawa diri. Jadi diri-diri tu bawa boleh datang, boleh pergi ni jisim. Bila datang ni makna mendekati sesuatu. Bila pergi makna menjauhi sesuatu. Menjauhi dan mendekati sesuatu itu sifat jisim. Bukan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu merupakan sifat jisim. Kerana apa? Kerana datang tiada dikatakan melainkan ada jisimnya, jisim yang datang tu. Waja'a rabbuka datang. Sini yang waja'a rabbuka ni boleh kita kata bahawasanya Allah Ta'ala berjisim, dan boleh juga kita kata Allah Ta'ala datang dari satu arah. Dua-dua tu mustahil. Jadi tak akan dikatakan sesuatu benda tu datang melainkan dia jisim. Jadi kalau Allah Ta'ala jisim, mustahil. Itu ya. Bila mustahil Allah jisim, maka ja'a sini bukan ja'a rabbuka, bukan datang zat Tuhan, bukan. Lepas tu ulama takwil kata ja'a rahmatu rabbika, datang rahmat Tuhan kamu. Tu maksud dia. Kalau takwil lah.
Kalau mazhab salah, wallahu a'lam bimuradihi, aku tak tahu apa maksud dia. Tu. Demikian lagi seperti disebut pada hadis, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni masih lagi seolah-olah dalil menunjukkan Allah berjisim. Innallaha khalaqa Adama ala suratih, bahwasanya ia Allah menjadikan Adam atas rupanya, rupa Allah. Sudah. Tu. Atas rupanya, rupa Allah. Mana? Dah bila kata rupa-rupa ni jising lah. Bila kata rupa-rupa ni jising. Dia bukannya Allah, dia bukannya Tuhan. Maka adalah hadis ini menunjukkan adalah bagi Allah rupa dan menunjukkan barak beranggota. Nokta. Jadi hadis Zuhair kata ala surati, atas rupanya Nabi Adam, Allah Ta'ala jadikan atas rupanya, rupa Allah Ta'ala. Hadis rupa-rupa ni menunjukkan ke atas bahawasanya Allah Ta'ala beranggota rupa-rupa ni. Tak boleh kita sabitkan rupa sesuatu melainkan dia ada anggota lah, dia ada badan, dia ada zat. Jadi seolah-olah Adam tu Tuhan ke mana? Tu bukan gitu. Ni semua ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau ikut mazhab salaf, aslam, selamat, lebih selamat. Iaitu apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan akan Nabi Adam ala suratihi, atas surah ataupun atas rupanya. Rupa sungguh ke? Rupa mana? Rupa zat. Wallahu alam. Apa maksud dia? Senang. Tu salaf. Seperti firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal oleh wajah Tuhan kamu. Yadullah fawqa aydihim. Tu dia kata. Dan yang tinggal itu wajah Tuhanmu. Allah Ta'ala sebut kata apa? Semua akan hancur di atas muka bumi ini melainkan wajah Tuhanmu. Wajhu rabbika, dan wajah sungguh. Bukan. Wajhu tu bermakna zat, dengan makna zat Tuhan. Atas kaedah min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut sebahagian, nak semua. Macam dalam sebut dalam Quran lah, warka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rokok serta orang rokok. Adakah kita rokok saja? Tak. Dalam kita Asy' al-Bijri al-Iqna', rokok semata-mata saya saja hukum dia haram. Lagi pula bid'ah. Lepas tu warka'u situ apa dia? Mayang. Sebut sebahagian hukum sembahyang. Yang naknya sembahyang lah. Wasjudu ma'as-sajidin, sujudlah kamu serta orang sujud. Sama juga kalau sujud saya saja tanpa sebab, hukum dia haram, lagi pula bid'ah. Lepas tu sujud situ apa dia? Sujud makna dia sembahyang. Sebut sujud sebahagian daripada rukun, tapi naknya sembahyang lah. Kalau bahasa Melayu kita, aku tak nampak batang hidung dia lagi. Nak tengok batang hidung ke? Bukan nak tengok dia lah, tapi kita sebut bahasa dia nak tak nampak batang hidung lagi. Malah kita tak nampak dia lagi. Tu. Ini pun sama juga. Allah Ta'ala kekal oleh wajah Tuhan kamu. Wajah sungguh ke? Muka? Bukan. Dengan makna zat Tuhan. Zat Tuhan tidak akan hancur, lain semua hancur. Dan tangan Allah di atas tangan mereka itu makhluk. Ni kalau Zahir terjemah, yadullah, mana tangan lah. Dah tangan sungguh ke? Kalau salaf, wallahu alam. Kalau khalaf, yad, tangan situ bukan makna tangan, tapi makna pertolongan Allah atas mereka. Tu. Maka adalah diubah ayat ini, maka adalah dua ayat ini, ayat wa yabqa wajhu rabbika dengan yadullah fawqa aydihim ni menunjukkan beranggota. Noktah. Dua-dua ni zahir ibaratnya macam menunjukkan Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala beranggota. Sabit dah Allah Ta'ala beranggota berjisim, mustahil. Maka dia kata, maka mazhab al-khalaf, mazhab khalaf 500 tahun ke atas sampai sekarang, tu mazhab khalaf, wajib kita takwilkan. Wajib kita takwilkan. Apa takwil? Yakni tanggungkan atas menyalahi zahirnya, zahir Quran dan hadis. Zahir Quran kata macam tangan, zahir Quran macam kata wajah. Kita takwilkan. Apa takwil? Yakni tanggungkan atas menyalahi zahirnya. Kita tanggungkan makna yang lain selain daripada makna zahir. Makna zahirnya tangan. Tapi bukan tangan di sini, kerana tangan tidak layak bagi Allah. Wajah bukan wajah, kerana wajah tak layak bagi Allah, kerana itu jisim. Maka ditakwilkan di atas ketinggian dan di atas ketinggian dan kebesaran. Noktah. Tu takwil dia. Mana apa? Yadullah fawqa aydihim. Kebesaran Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih kekal wajah Rabbuka, wajah Tuhan kamu. Masih kekal ketinggian Allah.
Sebahagian ulama dia takwil kekal zat Allah. Ikutlah. Bukan di atas dua tempatnya. Bukan di atas dua tempatnya, tempat ayat tadi. Dengan mana kebesaran, ketinggian tadi bukanlah maksud yang zahir pada yadullah fawqa aydihim dengan wa yabqa wajhu rabbika. Ini sekadar takwil. Kita tanggungkan makna yang zahir. Dan ditakwilkan datang itu dengan datang pesuruh Allah yang membawa azab. Siapa dia? Malaikat. Itu pun macam takwil dia tu, wajah rabbuka. Siapa yang mari itu? Utusan Tuhan kamu. Ada yang kata wajah rabbuka ay wajah rahmatu rabbika. Yang datang tu datang rahmat Tuhan kamu. Tu. Ataupun membawa rahmat. Tu. Atau pahalanya. Itu takwil pada wajah rabbuka. Telah datang Tuhan kamu. Datang Tuhan kau. Datang pesuruh Tuhan yang membawa azab. Ataupun datang pesuruh Tuhan yang membawa rahmat. Ataupun datang pesuruh Tuhan membawa pahala. Banyak tu. Siapa yang bawa datang azab, rahmat, pahala tu? Iaitu malaikat. Malaikat. Jadi wajah rabbuka ay wajah rasul rabbika, utusan Tuhan kamu. Siapa dia? Malaikat. Kan senang itu. Dan dikehendaki dengan rupa Allah itu. Innallaha khalaqa Adama ala surati. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam atas rupanya, rupa Allah. Rupa tu apa? Dia kata, dan dikehendaki dengan rupanya itu atas sifatnya. Sifat apa? Sifat Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Yakni kalau Allah ada sifat kudrat, Nabi Adam pun ada sifat kudrat, cuma tak samalah hakikat dia. Allah Ta'ala ada sifat pelihat, Nabi Adam pun Allah Ta'ala letak sifat pelihat, cuma tak samalah hakikat dia. Allah Ta'ala ada sifat pendengaran, Nabi Adam pun ada pendengaran, tapi tak samalah hakikat dia. Allah Ta'ala beri dia sifat hayat, Allah Ta'ala pun ada sifat hayat, tapi tak samalah hakikat dia. Surati, rupanya itu dengan mana? Sifat dia. Dan muka Allah itu ditanggungkan atas makna zatnya, zat Allah. Tu. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu tu kan muka, tapi makna dia adalah zat. Dan tangan Allah itu. Bukan makna tangan, tapi kudratnya, kudrat Allah. Yadullah fawqa aydihim ay qudratullahi ala aydihim. Kekuasaan Allah, kudrat Allah atas mereka itu, atas tangan-tangan mereka itu. Yang ini Allah Ta'ala memberikan perlindungan, Allah Ta'ala memberikan keberanian dan sebagainya. Itu takwil mazhab khalaf. Itu sebab kenapa Syekh Daud dan sebagainya, kita jauh ni dia terjemah zahir. Sebab nak kata hak tu salah, bukan dia kata hak tu pegangan betul. Ni ada ni orang Perak lah, orang Selangor lah, dia kata apa? Ni tuan-tuan kalau nak mengaji mazhab salah, mengaji kitab dulu Samin. Siap dia angkat lagi dulu Samin. Sebab apa tengok ayat mutasyabihat dia hurai ke mana? Dia tak baca. Dia tak tahu huraian sebab apa dia terjemah begitu. Bukan suruh pegang begitu, nak kata salah. Sebab tu dia terjemah tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu. Baca bawah tu, dia kata tangan situ bukan makna tangan, tapi makna kudrat. Dah kenapa terjemah? Itu dia panggil terjemahan darurat. Apa maksud terjemahan darurat? Iaitu nak menunjukkan bahawasanya terjemahan itu mustahil atas Allah. Tu disebut dalam kitab Umdatul Talib Syarah Faridah Al-Faraid. Demikianlah ditakwilkan tiap-tiap ayat ataupun hadis yang memberi waham akan menyerupa, yakni menyerupai baharu. Apa-apalah ayat Quran ataupun hadis itu contoh itu. Bukan makna tu saja, banyak lagi. Ataupun pertolongan. Apa tadi? Hadis yang memberi waham akan menyerupa baharu. Itu dari sudut beranggota, berjisim, berjihad. Tu dua, yang nombor 3 pula. Ataupun pertolongnya pertolong Allah dan ilmunya ilmu Allah Ta'ala. Ini takwil atas wajhullah boleh, atas takwil pertolongan Allah dan ilmu Allah pun boleh. Mana? Seperti firman Allah, Aynama tuwallu fathamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aynama, di mana-mana, tawallu, kamu berhadap, fathamma wajhullah, di situlah ada wajah Allah. Kau mana wajah? Wajah itu makna pertolongan Allah. Situ.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kamu di mana kamu berada. Sudah ha? Kau ada? Sekarang ni Allah ada sekarang ni? Bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu berada, di situ Allah ada. Dengan makna di mana kamu berada, di situ Allah tahu. Itu ilmu. Itu takwil mazhab khalaf. Inilah mazhab yang mu'tamad, mazhab al-khalaf. Doktor. Ini mazhab khalaf cara dia begini. Iaitu takwil. Ada satu lagi mazhab, namanya mazhab as-salaf. Adapun mazhab as-salaf itu adalah mereka itu mazhab as-salaf tafwid ilmunya, ilmu mazhab salaf itu ataupun ilmunya, ilmu ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat tu, yakni pengetahuan berkaitan Al-Quran dan hadis mutasyabihat itu kepada Allah. Ni tafwid, serah bulat-bulat. Yadullah fawqa aydihim. Ya tu apa? Tangan kau? Bukan tangan, kerana tu semua makhluk. Lepas tu apa dia? Wallahu a'lam. Habis. Tu tafwid. Waja'a rabbuka. Ja'a rabbuka, datang Tuhan kamu. Tuhan kamu datang sungguh ke? Dok. Zahir bukan murak. Zahir bukan maksud dia. Lepas tu apa maksud dia? Wallahu a'lam. Tu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tuhan nama Rahman itu istawa ta'ala. Istawa tu apa? Duduk ke? Bukan. Kerana duduk tu sama dengan makhluk. Lepas tu apa? Wallahu a'lam. Tu salaf. Jadi boleh kita pilih sama ada salah ataupun khalaf. Dua-dua tu Asy'ariyah berlaku. Seperti dan wajib kita i'tiqadkan seperti barang yang ada pada zahir katanya, kata Al-Quran dan hadis. Tadi kita i'tiqad lah. Yadullah fawqa aydihim. Ayat Quran, ayat Quran. Bukan kita kata Yadullah fawqa aydihim itu bukan ayat Quran. Itu kafir. Kalau kita nafikan ayat Quran, kita kata itu ayat Quran. Cuma memahami ayat Quran Yadullah fawqa aydihim ni ada mazhab salaf, ada mazhab khalaf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.